Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey sedia Okey, hari ni gitar special bang. Gitar special LTD EC256. LTD EC ni memang best bang. Gitar ni. Kalau pada sahabat-sahabat kan, yang beginner tu kan, yang beginner selalu ramailah tanya saya kan, nak cari gitar yang sound berat lah, macam-macam lah kan. Cari gitar ni bang. Cari gitar ni EC256 kan, ataupun adik-beradik dia ke kan. Memang okey lah gitar ni kan. Gitar ni walaupun dia pattern klasik macam tu, pattern Les Paul macam tu, tapi dia punya ergonomik dia untuk main metal best bang. Sebab tu tadi saya main lagu Creeping Dead tadi tu kan. Sebab saya nak test dia punya bila kita nak downstroke, bila kita nak main slide riffing, bila kita nak main trill macam ni kan, memang best lah kan. Macam kan? Bila kita nak trill tu best kan. Jadi gitar ni masa bermula sampai memang tinggi bang tali dia kan. Memang tinggi lah. Saya nak main pun pening kepala. Memang masa nak main tu macam tak boleh nak pegang lama, rasa macam malas saya nak main pasal dia tinggi sangat tali ni kan. Lepas tu okey, saya dah buat fret leveling dah. Saya dah buat fret leveling apa semua kan. Saya dah buat fret crowning, saya dah buat. Okey, kalau tengok dia punya fretboard ni pun color dia dah shine kan. Color dia dah terampil macam tu. Dan daripada yang asal tu dia nampak macam agak kusam sikit lah Biasalah gitar baru keluar daripada kilang memang macam tu kan. Sebab gitar daripada kilang ni, kayu yang dia pakai tu adalah jenis kayu yang mentah kan. Kayu yang mentah. Jadi diorang dah lepas pasang fret, diorang terus pergi ke stage yang lain. Diorang tak ada buat treatment yang lebih detail, yang lebih rapi lagi kan. Jadi bila dah sampai kat saya ni, memang saya kerjakan habis lah. Memang saya akan shinekan balik, saya treatment balik kayu ni. So dia punya pore dia pun dah nampak nipis kan. Dia punya pore kayu tu dia dah tak nampak sangat lubang-lubang tu kan. Okey, yang ni dia pakai configuration pickup dia, dua humbucker, pickup H, neck bridge, bridge pickup dan neck pickup. So yang ni dia pakai ESP Design 105, yang ni pun sama, ESP Design 105. Dia ada dua volume dan satu tone. Maknanya ada separate wiring. Yang ni volume untuk bridge, yang ni volume untuk tone. So kalau ini untuk bridge, so yang ni untuk neck, dan yang ni master tone. Jadi bila kita sebut master tone ni, maksudnya tone tu dia kontrol untuk kedua-dua volume. Ataupun kalau kita ada kadang-kadang ada satu gitar tu dia tulis spek kat situ master tone. So maknanya master tone tu dia kontrol ke semua elektronik dalam tu. Dia sebab tu dia panggil dia master. Dan macam yang ini master tone dia kontrol untuk dua-dua bridge. Dua-dua bridge pula, untuk dua-dua pickup. Iaitu bridge. So tone untuk neck. Control dua-dua volume ni. Dia pakai stop bar tailpiece ni dengan dia pakai tune automatic. So far kalau untuk tune automatic ni memang satu bridge yang praktikal lah untuk mereka yang malas nak pakai flat rose ke floating bridge ke kan. Memang bridge ni adalah antara bridge yang okey lah, just easy maintenance. Kita nak re-intonate pun senang. Lepas tu bila kita nak riffing tu rasa macam best lah, sebab kita ada tempat nak letak tangan kan. Kalau macam flat rose kan dia rata kan, dia mesti ada tu, ada separuh orang dia tak boleh nak main, dia tak biasa kan. So kalau untuk macam ni, untuk mereka yang angle tangan dia bengkok macam ni kan, bengkok macam ni, dia riffing macam tu, boleh pakai yang ni kan. Kalau untuk yang pedal dia punya angle bengkok macam ni untuk dia riffing, tapi dia gitar flat rose dia biasa jarang dia boleh main dengan selesa kan. Sebab kalau main flat rose dia kena tegak macam ni, dia kena tegak macam ni kan. Kalau yang macam ni boleh main. Tapi macam saya ni, macam ni ada, macam ni ada. Flat rose saya boleh main,
tube automatic saya boleh main, synchronous bridge saya boleh main, fixed bridge pun saya boleh main. Sebab saya ada ke semua gitar yang pakai bridge yang berlainan. Saya ada gitar yang pakai bridge flat rose, saya ada gitar yang pakai tube automatic, saya ada yang pakai synchronous bridge, saya ada yang fixed bridge, saya ada yang Keller. And saya ada yang A0. Oleh sebab dah selalu main, jadi saya dah boleh biasakan tangan saya ni untuk bermain apa dua jenis gitar kan. Bila kita nak main palm mute tu, kita rasa macam ada tangan tersangkut kat sini, memang tak lagi lah kan, tak lagi. Teknik untuk kita main palm mute untuk gitar yang pakai flat rose, kita lebih lock dekat sini. Kita boleh lock dekat sini. Kalau yang tak biasa tu memang dia penat lah, dia rasa penat kat sini. Kalau yang macam ni, kita tak biar lock kat sini, kita just letak tangan kita kat sini sebab dia boleh rest, tangan kita boleh rest. Sebab tu dia ada kontur dekat sini, dia ada kontur kan, dia ada arch top kat sini, dia menurun macam tu supaya tangan kita boleh angle macam ni. And kita punya wrist ni, kita punya pergelangan tangan ni boleh angle, and itu nama ergonomik. And so bila main macam ni, so tangan kita boleh macam ni. Kalau main flat rose kena macam ni, yang gitar body rata, lepas tu macam ni kan, dia macam ni. Kalau macam main Masao Puppet memang kena macam ni. Masao Puppet dia tak boleh macam ni, dia kena macam ni, tegak kan. Jadi kalau macam untuk gitar macam ni, Masao Puppet saya sangkut sikit, sebab saya dah biasa main tegak, tegak kan. Tapi kalau untuk main macam ataupun saya main macam ni, jadi bila dia ada curve, dia ada arch top macam ni, lepas tu dia ada tempat nak sendal, memang tak lekang lah tangan kita kan, dia melekat je kan. Jadi kalau macam saya untuk melihat sesebuah ergonomik sesebuah gitar tu, saya bukan test solo saja semata-mata. Saya tak test solo, saya selalu banyak main riffing. Sebab bila saya main gitar ni, bila kita main gitar, main sesebuah lagu tu, kita banyak main riffing, kita banyak main chord, kita banyak main plucking, kita banyak main palm mute ke apa kan. Jadi untuk solo tu lebih kurang 5%, 10% je dalam sesebuah lagu tu kan. Jadi untuk pada saya ni, untuk test ergonomik memang saya akan test riffing. Saya akan test riffing. Dan untuk solo tu ada part-part tertentu baru saya akan test solo punya playability wise kan. Okey, jadi kalau untuk solo gitar ni kan, untuk gitar ni bila belah sini je saya problem sikit. Biasalah kalau gitar Les Paul ni, saya itulah masalah saya tak boleh nak main dengan baik dekat area belah sini. Sebab dia punya ni tebal. Dia punya agak tebal, tapi ni masih okey. Yang ni better sikit daripada yang Gibson Les Paul. Sebab yang ini dia agak nipis kat sini kan, dan dia ada scallop dekat sini. Dia ada scallop dekat cutaway ni. Jadi jari saya tu boleh cilok sikit. Jadi masih okey lah, masih boleh main. Kalau Gibson Les Paul memang tak boleh. Pasal Gibson Les Paul dia tak ada scallop dekat sini kan. Macam ini dia ada scallop, so saya boleh lah main kan. Saya ni tak adalah pandai solo bang, boleh lah sikit-sikit kan. Sync action height setup untuk gitar ni adalah 0.75 yang ni 1 mm. Okay, yang ni 1 mm sebab dia punya fretboard radius dekat sini 14, dekat sini 16 kan. Dekat sini 16, dekat dia punya tune-o-matic saddle ni, dia punya radius dia 16 inci, so dia agak besar, dan radius fretboard kat sini 14 inci. Jadi kenapa saya set up 1 mm, kenapa tak set up 0.75? Okey, sebab apa? Sebab 0.75 mm ni biasanya saya akan set up untuk fretboard yang radius 16 inci ke atas, ataupun 14 inci ke atas. Tapi nasib juga kalau 14 inci ni, kalau bridge yang dia pakai tu jenis fixed bridge ataupun synchronous bridge yang dia ada macam Fender tu kan, yang tu saya boleh set up 0.75. Tapi kalau tube automatic ni tak boleh.
Sebab dia dah mati kat sini 16 inci, yang ni 14 inci. Jadi bila fretboard radius kat sini cembung dan shader dekat sini dia tak berapa cembung, dia slightly rata kan. Jadi bila kita nak bend tu nanti dia tersangkut kat tengah ni. Kalau dia rendah sangat kan. Sebab tu lah untuk gitar macam ni, untuk determine dia punya string action height bagi sebuah gitar tu, saya akan check dia punya radius fretboard ni dengan radius saddle tu kan. Tak kira lah flat rose ke apa-apa ke kan. Jadi kalau untuk synchronous bridge, saya tak risau sangat sebab kita boleh adjust dia synchronous apa jua jenis radius fretboard yang ada tu kan. Sebab tu dia panggil synchronous bridge, sebab dia fleksibel. Tapi macam ni dia mati dah. Yang ni 16 inci rata, yang ni 14 inci dia cembung. Jadi bila dia cembung tu, kalau kita set up rendah, dia akan jadi buzzing bila kita nak bend tu kan. Okey, di tadi saya dah buat fret leveling lah, dan fret dressing dan sebagainya lah. Yang ini nut ni saya dah letak graphite. Jadi graphite ni dia berfungsi untuk melicinkan slot tu. And sebab apa? Sebab bila kita nak bend tali tu kan, actually bila kita bend tu, kita menarik tensioning daripada sini sampai sini. Dia menarik kat sini dan dia menarik tensioning sini sampai sini. Jadi bila dia tarik tu, dekat sini dia ada movement, dia ada pergerakan kat situ. Jadi kalau dia tak smooth kan, dia berisiko untuk tali tu dia tak boleh nak patah balik ke tempat asal dia, dan tune tu boleh jadi sharp ataupun boleh jadi flat kan. Pendek cerita, graphite ni dia sangat-sangat berkesan untuk determine tuning stability. Sekarang ni kita dengarkan rehearsal untuk tone gitar ni after setup 1mm tali 1 di fret 12 dan 1.2mm di tali 6 di fret 12. Okey, kita dengarkan tone dia. Sekarang ni saya pakai pedal EVH 5150. Okey, yang tadi tu neck pickup. Okey, kita try bridge pickup pula. Alhamdulillah lah, saya dapat sustain yang elok lah, yang panjang kan. Okey, jadi kita try crunch channel kan, direct M.
Okey, jadi bila tali tu dia dah lembut, kita boleh buat thread macam ni dengan sambil vibrator kan. Kalau tali tinggi tak boleh buat bang, susah nak buat kan. Okey, kita try dia punya pinch harmonic dekat sini kan. Jadi kalau kita set up tali tu terlalu rendah sangat kan, memang kita tak boleh dapat bang dia punya pinch harmonic punya note tone tu kan. Jadi untuk avoid daripada jadi macam tu, so kita kena buat neck relief lah. Kita buat neck relief, loosenkan sikit truss rod tu, tolak ke atas, tolak ke depan kan. Tolak ke depan tu, jadi neck tu dia akan jadi melendut sikit. Kita tak boleh buat dia tegak betul-betul, kita kena ada relief sikit kan. Bila dia relief tu, itu yang memungkinkan gitar ni dia boleh buat pitch harmonic kat sini. Okey, kita dengarkan rehearsal untuk intonation lepas saya dah compensate dia punya saddle ni kan. Dia punya saddle saya tarik ke belakang sebab banyak dia sharp kan. Dia sharp tu disebabkan ni lah, macam yang saya ceritakan pada episode yang lepas tu, dia punya scale daripada permulaan saddle ni, permulaan tali tu sangkut dekat saddle tu sampailah tali tu berhenti dekat nut ni kan. Tu scale dia. Jadi kalau scale tu pendek dia jadi sharp, kalau scale tu panjang dia jadi flat kan. Jadi bila kita tekan kat sini, dia jadi sharp, maknanya scale tu pendek, maknanya kita kena tarik ke belakang sikit barulah dia boleh neutral balik. Sebenarnya kita main C kat sini, macam tu kita main C dekat atas kan. Yang ni tuning machine dia standard daripada LTD. Okey, dia ada chop LTD dekat sini. Yang ni made in Indonesia. Yang ni made in Indonesia, yang under license punya. Yang ni bukan yang tiruan, yang ni yang originalnya tapi versi under license, buatan OEM daripada Indonesia kan, brand LTD. So far dia punya pickup yang standard dia pasang ni, jenis ESP Design 105 ni, quite okay and quite okay. Dia tak ada bising, dia tak ada noise sangat. Yang ni passive pickup, dia tak pakai bateri. Tapi kalau nak upgrade kepada EMG ke apa, saya rasa memang okey bang. Memang okey punya kan. Okey, saya terlupa pula ada satu lagi gitar dekat belakang ni, Epiphone SG. Terlupa pula saya. Okey, yang ni gitar ni dengan yang gitar Epiphone SG tu satu owner. Okey, kita ambil gitar tu pula Alright. Okey, yang ni Epiphone SG. Kan memang cantik bang. Cantik lah gitar ni. Okay. So gitar ni ada beberapa ciri menarik lah dia ikut inspired daripada Gibson SG. Yang ni pun dia punya bridge configuration dia lebih kurang sama dengan LTD tadi tu. Dia pakai tune-o-matic saddle dengan stop bar tailpiece ni. Dia ada separate wiring antara bridge dengan neck pickup ni. Satu volume untuk bridge dan satu tone untuk bridge, satu volume untuk neck dan satu tone untuk neck, dan 3-way toggle switch. Okey, 3-way toggle switch. Bunyi dia lagi garing, lagi bright kan. Dia punya presence tone tu memang cantik lah Macam yang ni bunyi dia dark sikit, bunyi dia dia punya lunak tu macam tenggelam sikit sebab yang ni dia lebih profile dia, karakter dia lebih pada macam main heavy metal macam tu kan.
Okay, untuk gitar ni dia versatile lah. Dia untuk main 80s rock yang rock ballad 90s apa semua memang sesuai lah gitar ni neck pickup. Pickup dia punya sensitif tone itu memang okey kan. Dia punya tangkap bunyi tu cantik kan. Dia punya bunyi tu sedap kan. Kalau nak main lagu pop ye tu best bang. Dia punya denting dia tu okey kan. Dia punya mood pop ye tu boleh dapat kan. Dia punya attraction dia tu kan, memang kalau tengok memang sebab dia warna maroon merah macam ni kan, memang nampak cantik lah kan. Memang best lah kan. Yang ni pada sahabat-sahabat yang tak ada bajet tak kurang kemampuan untuk beli Gibson SG kan, boleh pertimbangkan lah untuk beli Epiphone ni kan. Epiphone SG ni bang, memang okey kan, memang okey sangat. Dia ringan, sangat-sangat ringan. Tak adalah ringan sangat, just nice je kalau pegang kan. Kalau macam budak-budak pun boleh main bang gitar ni kan. Dia tak berapa berat sangat. Okey, gitar ni masa bawa sampai pun tinggi juga bang tadi dia. Masya-Allah, saya pun tak tahulah factory setup diorang ni macam mana kan. Jadi saya dah buat fret leveling lah. Saya dah buat fret leveling balik. Saya dah set up apa semua, buat full setup, dan dia punya neck ni saya dah letak graphite. Saya dah letak graphite tu, tujuan dia adalah untuk melicinkan slot dalam tu supaya smooth. Tadi tu jadi smooth bila kita nak bend, dan dia boleh determine tuning stability dengan baik kan. Okey, untuk string action height setup ni saya set up 1mm. Dia punya kondisi dia sama macam gitar tadi tu. Fretboard dia 14, yang ni dia 16 inci kan. Jadi saya dapat tone yang macam ni. Okey, yang lainnya gitar ni saya dah buat shielding. Saya dah buat shielding dalam ni dekat control cavity sini, dan di bawah pickup ni saya pakai copper shield kan.
Jadi alhamdulillah continuity test semua saya dah buat kan. So alhamdulillah lah, tak ada apa yang nak risau lah So cavity shield ni dia penting lah, dia penting untuk apa nama ni, untuk mengawal noise kan. Dia boleh menghalang interfere elektromagnet daripada mengganggu sistem magnet dalam gitar ni kan, yang dia buat bising dekat amp tu kan. Jadi itulah dia punya fungsi dia kan. Shielding ni dia mampu menghilangkan noise pada gitar. Okay, kalau kita main lagu heavy, lagu metal kan, kita try. Pada saya okey, boleh main heavy metal, tapi tak cukup dark lagi. Dia tak cukup berat lagi sound dia kan. Dia sebab dia bright tone, dia punya presence tone tu terlalu sangat kan. Macam gitar yang tadi tu kan, yang LTD EC tadi tu, yang tu pun saya dah buat shading lah Okey, kita patah balik ke gitar yang tadi tu, kita dengar sound metal dia macam mana kan. Okey, pickup gitar ni dia agak microphonic sikit. Sebelum saya buat shading kat gitar ni, kalau saya duduk dekat-dekat macam ni dengan amp, memang dia humming kan. Dia humming kuat. Tapi lepas saya dah buat shading tu, humming tu dah hilang kan. Yang tadi bunyi noise tadi tu, dia ni bunyi high voltage, lebih high voltage daripada tak tahulah kedai sebelah ke kedai bawah ke kan. Kalau malam dia okey, dia senyap kan. Kalau time peak hour macam ni, dia mulalah kan. Okey, yang ni dia pakai classic tuning machine deluxe yang macam Gibson pakai tu kan. Dia pakai macam ni. Lepas tu dia punya neck ni maple. Dia punya neck ni maple. Dan body mahogany. Body mahogany. Dia punya fretboard ni pun kalau tengok dia dah nampak shining kan. Dia punya pore kayu yang kasar-kasar tu kan.
So dah tak nampak lah, dah hampir tertutup lah pasal saya dah treatment dia semua. So so far okey lah kan, nampak smooth je lah, nampak terampil sikit kan. Dan dia punya fret pun dah licin kan. Macam fret yang ni masa asal dia pun kasar bang, LTD ni kasar, fret yang ni pun kasar kan, sebab ada nampak kesan dia buat fret leveling atau dia buat fret crowning tu, kesan kikir tu tertinggal. Dia tak buat dressing kan, dia tak buat dressing balik. Jadi bila kita main tu rasa macam kesat sikit. Macam ni alhamdulillah lah, dia dah licin kan. Okey lah, saya berhenti sampai sini je dulu review tentang gitar Epiphone SG dan LTD EC256 tadi tu. Semoga info yang saya bagi tu bermanfaat buat semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.